Contoh bagaimana dia berpolitik tapi mulut kata tak berpolitik, pengumuman bantuan kepada rakyat sebanyak 250 bilion. Itu sebenarnya ayat politik. Hari ini ambo duduk di Kota Baru. So kita bercakap politik kedai kopi. Kerana parlimen tidak dibenarkan presiden, jadi kita just discuss secara santai dengan sahabat Amin sambil kita makan apa ni? Hamlet daging di Bandar Kota Baru. Okey Ming, just santai lah. Okey. Pandangnya orang tidak hati ya. Apa pandangnya Ming tentang Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Malaysia hari ni yang dia kata ke Abah. Bagi hamba not my Abah. Tapi bagi Ming macam mana? Okey, bagi kita lah tak. Apa orang kita kata rakyat Malaysia lah. Menggelarkan Muhyiddin ni Abah. Dalam pemerhatian kita sebab cara dia. Okey, dia naik jadi ataupun ditabarkan sebagai Perdana Menteri dengan cara dia tu. Kebetulannya selepas pada dia ditabarkan ataupun dilantik sebagai Perdana Menteri, terus berlaku satu kejadian besar lah, iaitu seluruh dunia pandemik COVID-19 kan. COVID-19. Okey, jadi cara dia mengatasi masalah tu terhadap rakyat Malaysia dengan cara dia berstrategi. Contohnya pengumuman dia yang dia buat kan. Lepas tu cara pakaian dia, cara ayat-ayat dia, menyebabkan lepas tu bantuan hak dia beri kan, menyebabkan rakyat nampak kasih kepada dia. Okey, cuma dalam masa sama ada juga hak tidak belagangi lah dengan cara dia tu kan. Mungkin atas sebab-sebab tertentu lah. Tapi berdasarkan soalan itulah pada kita gitulah. Tapi kalau pada pandangan kita lah Midak, ramai kata di antara kebaikan dan kebijaksanaan Tan Sri ni menguruskan pandemik ni. Kalau kita ingatlah, hari pertama dia umumkan perintah kawalan pergerakan ni, hurrah Malaysia ni. Bila dia baru capai tak boleh balik kampung, nak balik boleh pergi jumpa polis, universiti, cuti, hurrah. Betul. Jadi pada pandangan kita, kejayaan COVID ni bukan hanya kejayaan Tan Sri Muhyiddin, tetapi kejayaan rakyat Malaysia. Betul. Yang tidak taksub. Betul. Mengkritik juga dan akhirnya esoknya dia buat pembetulan sedikit. Betul. Jadi alhamdulillah. Dan kita juga tengok agak pelik di Malaysia ni, atau agak pelik kepimpinan hari ni. Ketua pengarah yang banyak buat live ataupun yang buat penerangan. Ada tak minta tengok Majlis Keselamatan Negara tu ketua tentera yang buat live? Menteri. Amanah rakyatnya, Menteri Kesihatan ini nak kata tak ada fungsi, berat lajak. Tetapi kerana DG tu, pengarah tu terlalu hebat, dan menteri hari ni yang dipilih bagi kita lah, bukan kerana kebolehan dia, tapi kerana dia adalah MP dan nak mengekalkan kuasa Muhyiddin, dia jadi menteri walaupun dia tidak berguna pada pandangan hamba lah. Itu pada pandangan hamba lah. Pada kita ni dalam perkara tu dia ada dua isu. Okey, pertama soal menguruskan COVID tu sendiri. Kedua soal bantuan akibat ataupun kesan daripada rakyat tidak boleh bekerja, iaitu sektor ekonomi. Okey, baik. Kita bisa dulu dah. Faktor penyelesaian COVID. Makan. Okey. Untuk penyelesaian isu COVID ni kan, dari sudut Menteri Kesihatan, dia adalah MKN, MKN, Ketua Polis apa semua kan. Okey. Pada hamba lebih baik macam tu. Sebab kalau ramai orang boleh kecek ataupun bercakap tentang perkara yang dipersetujui oleh pihak atasnya, okey, maka mungkin banyak berlaku percanggahan dari segi kenyataan. Cuma kenapa pilih ketua pengarah kesihatan, tidak pilih menteri itu, hamba tak tahulah. Kan? Buat apa kan? Cuma untuk centralize kepada seorang sahaja mengumumkan lebih baik. Betul. Lebih baik. Itu strategi lah. Okey. Dari segi ekonomi pula hamba tengok sisi baik dia ada. Maknanya niat tu bagus dah untuk membantu rakyat terkesan dari segi ekonomi. Tapi dengan package yang dibuat, pertamanya tidak bagusnya ialah benda tu tidak diluluskan di parlimen. Sebab tu duit rakyat. Okey, sepatutnya kena diluluskan di parlimen walau apa cara sekalipun. Maknanya melalui
sidai dalam telefon kau, laptop kau, komputer kau. Ya. Penjarakan negara sosial luar di pun buat lah gitu. negara pun buat. Itu satu. Tapi benda tu dah diluluskan. Yang diumumkan pula 250 bilion. Okey, keduanya pengumuman 250 bilion tu bagi hamba tidak jelas sejelas-jelasnya. Ya. Kerana dengan jumlah 250 bilion tu sebenarnya bukan duit secara nyata ataupun secara Ada juga spelek benar duit rakyat ya. sebenarnya benda tu hasil daripada moratorium. Moratorium, ya. Kereta rumah. Ada duit hak ambil daripada Kedaulatan SP sendiri. Tapi dia rangkumkan jadi satu jumlah untuk bantuan kepada rakyat dengan nilai 250 bilion. Hak sebenarnya duit hak diguna, duit sebab hak betul guna 25 bilion sahaja. Lebih kurang anggaran kan. Keduanya. Ketiganya bantuan kepada keluarga tak? Keluarga bujang. Kalau keluarga apa? Sibunai. Sibunai kalau bujang 800. Hamba nampak tidak bersasar sangat. Tidak terlalu bersasar kerana lama hak terlepas. Hak sepatutnya umur dapat 1,000 tiba-tiba dapat 1,000 ada. Hak tak dapat langsung ada. Kan? Persoalan dia kenapa? Tak, kalau betul benda tu dah dibuat dengan cara yang betul baik, dah menteri yang bagus, sepatutnya benda tu tak jadi satu masalah yang besar. Setuju atau tidak dia kata? Apa yang disebut tadi adalah masalah-masalah kecil ni berlaku kerana ketidakberaninya Perdana Menteri hari ini untuk bincangkan benda ni di dalam parlimen. Itu isu utama dia. Sepatutnya pembangkang hari ni kena jadi semak dan imbang. Tetapi nampaknya dia nak memerintah ni dia aja. Seolah-olah duit rakyat ni aurat bagi pembangkang. Sedangkan negara kita negara demokrasi. Undang-undang, polisi, kewangan mesti dibicarakan di dalam parlimen. Setuju atau tidak? Kalau hamba katalah, Perdana Menteri hari ni yang kata tidak minat berpolitik, sebenarnya berpolitik dengan keadaan ataupun berpolitik secara sulit. Dalam isu dia kata dia duduk dalam sebagai Perdana Menteri, saya dah tak fikir pasal politik. Tapi ada pandangan hamba lah. Tak segi ke parlimen tu kerana dia nak mengekalkan politik dia. Nak mengekalkan sebagai Perdana Menteri. Okey, baik. Dia sebagai ketua pentadbir. Dalam sistem negara kita ni kita ada 3 badan kan? Legislatif, eksekutif, judiciary. Dia ni duduk di kategori pentadbiran. Dalam masa sama dia naik pun hasil daripada politik. Maknanya antara politik dengan pentadbiran tak boleh nak lari lah. Dia seiring kan? Sepatutnya betul. Macam tu. Baik. Jadi pada soalan ni tu bagi kita benda tu adalah macam umpama kuku dengan isi dan kulit kan. Jadi politik ni bagi apa seni lah. Ya betul. Seni. Cuma bagaimana orang manifestasi seni politik tu dalam pentadbiran dia, itu seni dia lah. Kalau sebabnya ahli parlimen itu dipilih oleh rakyat. Untuk apa sebenarnya? Untuk bicara pasal rakyat lah. Untuk bicara pasal politik, polisi negara, kewangan. Tapi kalau ahli politik yang dipilih oleh rakyat tiba-tiba kata tak minat berpolitik, agak pelik dah. Seperti orang buat kopi, duduk di kedai kopi, dia tak minat buat kopi. Ataupun ahli sukan yang dia kata saya tak minat bersukan. Agak pelik dah. Tapi lah netizen boleh mengata dia abah yang baik, tapi abah rasa pelik lah. Patutnya lagi kata-kata dengan pelaksanaan dua perkara yang berbeza. Dia tidak sama. Ya betul. Walaupun dia kata dia tidak berpolitik, dalam masa sama dia sebenarnya dia berpolitik. Ya, kalau yang paling menyedihkan, selepas dia dibuat oleh UMNO, dia jumpa Tun Dr. Mahathir, buat parti. Dia kata saya tidak dilantik apa-apa pun tak apa, jadi kuli parti pun tak apa. Itu politik dia masa bersama dengan Bersatu. Politik dia dengan UMNO, dia kata PAS parti ajaran sesat. Politik dia masa dengan Bersatu, UMNO perompak. PAS cium mulut dengan perompak. Hari ni tak minat berpolitik. Itu contoh di pihak ni. Di pihak kita, contoh bagaimana dia berpolitik tapi mulut kata tak berpolitik, pengumuman bantuan kepada rakyat sebanyak 250 bilion. Itu sebenarnya ayat politik. Kerana pengumuman tu macam goh sangat kan, 250 bilion. Sedangkan hakikatnya 25 bilion saja. Duit secara hak nyatanya 25 bilion saja. Kenapa nak tipu, nak ada kenapa nak nasi tambah semua kan? Macam Kalau kan? tidak kena politik. Itulah seni dalam politik.
Kalau dia tidak mahu dipuji-puji, kenapa dia nak besar? Tak ada orang panggil report lebih ni. Tapi Puan Rakyat tanya pada hamba, dia pentadbir dalam masa sama ahli politik. Ahli politik. Dia berhak guna benda tu. Yes, tapi kalau yang masalah dia deny. Dia deny, dia kata tak minat politik, hentikan politik. Itu pun politik. Tapi itulah masalahnya. Mungkin bagi orang politik kita faham. Contoh hari ni Ming, bila wartawan, bila sok khabar mengeluarkan kenyataan, inilah Perdana Menteri yang kurang berpolitik. Sebenarnya itu politik. Tetapi bagi orang biasa, menganggap bagusnya Perdana sebab Menteri. Sebab tu dia Abah. Dia panggil Abah. Sebab dia pandai berpolitik itu. Dari segitu. Dari segitu. Tetapi akhirnya Ming, kalau orang politik yang tidak mengaku nak berpolitik, orang politik ataupun ahli parlimen tidak mau bercakap pasal rakyat, ahli parlimen tidak mahu berbicara tentang kewangan negara, akhirnya negara kita ni apa kejadian? Bahaya lah. Dan mungkin membawa kepada kerosakan dan kehancuran. Sebab negara kita ada perlembagaan. Perlembagaan kita adalah negara berparlimen. Raja berperlembagaan di mana kuasa kita diputuskan di parlimen. Jadi pembangkang dan kerajaan harus bersama. Semok dan imbang lah maksudnya. Tapi hari ni maknanya seolah-olah dia nak buat pembangkang dia saja. Tapi kena ingat, mungkin pembangkang dulu UMNO PAS sukalah dekat abang. Contohnya UMNO daripada pembangkang ada yang disabit ataupun disiasat, bicara lagi, ada yang lepas sukalah. PAS dah jadi menteri suka, tapi bagaimana pengundi Pakatan Harapan. So bagi hamba tak adil lah. Tak adil hanya kerana PAS UMNO kata Muhyiddin Perdana Menteri yang baik, maka dia Perdana Menteri yang baik. Buktikan dulu Muhyiddin sampai hari ni pun hamba dapat tahu tak berani nak berdepan dengan wartawan. Betul. Tak berani berdepan di parlimen, tak berani berdepan wartawan. Setakat dia benar ni, setakat dia naik ni tak ada lagi lah. Tapi mulut dia kata saya tak minat sangat Perdana Menteri, saya tak kisah jawatan ini. Mulut tu macam tak streaming. Peribahasa Melayu kata malu-malu kucing. Bagaimana? Okey, akhirnya Ming. Akhirnya pada pandangan Ming, adakah Pakatan Harapan perlu ambil balik kerajaan ini ataupun perlu biarkan dulu Perikatan Nasional mentadbir? Okey, baik. Tempoh berakhirnya mandat PRU ke-14 lebih kurang 2 tahun setengah. Maknanya limit dia sehingga Mei 2023. Kalau tak silap hamba lah. Okey, baik. Law ni Jun 2020. Okey. Baik, masih ada lagi tempoh lah kan. Pertamanya sebelum hamba jawab tu, hamba nak ulas sikit ataupun pandangan hamba tentang bagaimana situasi ni kan. Hak kata perubahan kerajaan ni kan. Okey. PH menang PRU ke-14. Ya. Okey, tapi majoriti yang dimenangi adalah sangat tipis. Melalui gabungan antara PH plus warisan bersatu ya. Bersatu bagi PH dulu. Okey, baik. Meretah 22 bulan. Tiba-tiba berlaku kita panggil rampasan kuasa lah. Ataupun ini sebut langkah syaitan. Langkah syaitan. Kan? Jadi sebabnya PH dipercayai hilang majoriti. Okey. Pada hamba, pembentukan kerajaan dengan cara tu dari segi undang-undang tak salah. Tak salah, ya betul. Tak salah. Dia mengikut undang-undang. Tak salah sebab perlembagaan kata kerajaan boleh dibentuk hasil daripada mempunyai majoriti ahli parlimen. Yang dipercayai mempunyai majoriti parlimen. Tak kira parti-parti mana. Ya betul. Okey. Cumanya amalan kita biasa sebelum ni, bila kita masuk satu-satu parti tu, kita percaya parti tu yang ada matlamat, visi dan misi dia. Sebab tu kita pilih parti tu. Kita ada matlamat perjuangan dia kan. Tiba-tiba di tengah-tengah pembentukan pakatan membentuk kerajaan tu, ada hak tak percaya melompat ke sebelah sini, membentuk kerajaan di belah sini pula dengan tidak melalui pilihan raya. Okey, baik. Jadi timbullah orang panggil Perikatan Nasional. Dia digelarkan sebagai Perikatan Nasional. Okey, even Perikatan Nasional pun walaupun tak ada surat beranak pun dari segi perlembagaan tidak ada sebut kena ada nama apa-apa pun. Maksudnya boleh lah walaupun tidak ada berdaftar dengan ROS. Yang penting dia menang parlimen. Itu saja. Okey.
itu dari segi undang-undang. Walau bagaimanapun dari segi moral ataupun integriti ataupun prinsip, benda tu tak bagus lah. Tak bagus untuk semua pihak. Even melibatkan yang di-Pertua Agong pun tak bagus juga sebab maksudnya seolah dia menipu lah. Bukan menipu, maksudnya manipulate sekejap Agung tengok pun sebab dia sebut kerajaan better tak? Macam mana kerajaan better? Kejap ni, kejap ni. Tak, tanpa melalui pilihan raya. Itu satu. Keduanya pening dari segi jawatan-jawatan dalam kerajaan. Menteri, GLC kan. Macam mana dengan pekerja-pekerja di bawah tu? Kejap tu pegawai ni kan. Hanya kerana permainan politik saja. Kan? Jadi tak bagus. Dan hak paling terkesan ialah rakyat lah. Perubahan kerajaan bagus. Tapi biar melalui cara yang betul. Pilihan raya lah. Apakah jaminan? Contohnya sekiranya benda ni masih lagi kekal seperti ini, dan masih lagi kemudian berlaku pilihan raya kan? Tiba-tiba dan berlaku situasi macam ni. Adakah jaminan tidak akan berlaku lagi seperti lompat parti je ni. Lompat parti macam game parti lagi. Okey, situ hak hamba rasa tu sikit. Maknanya hasil daripada langkah syaitan ni, dia merosakkan parti dan juga politik Malaysia lah. Sebab macam apa? Masuk pilihan raya, berjanji cakap rakyat, kita nak lawan UMNO, nak lawan Mahathir. Tiba-tiba lepas menang jumpa Mahathir nak kerjasama. Lepas tu tiba-tiba pergi pula dengan Barisan Nasional, hidupkan balik. Jadi secara undang-undang mungkin benar, mungkin dibolehkan, cuma dari segi prinsip lebih-lebih parti yang bela Melayu bela Islam ni patut kena ingat. Okey, bila berlaku pilihan raya, PH bawa bendera PKR. Masa tu BN dengan PAS. Tiga penjuru kan. Parti besar kan. Okey, kemenangan hak boleh membentuk kerajaan PH tu ialah atas bendera PKR. Okey. Bagaimana hak orang undi PKR di tempat dia tu tiba-tiba pergi tempat lain, dia membawa suara orang pengundi di tempat tu. Itulah tidak ada maruah bagi kita. Lah. Dia macam tu lah. Okey. Bila modal gabungan sekiranya ada tak puas hati, tak setuju dengan gapo-gapo dalam gabungan tu, tunggu pilihan raya. Tunggu pilihan raya. Mandat dia. Tunggu mandat pilihan raya. Barulah orang nampak gentleman lagi. Yalah, kalau kita ingat dulu peristiwa si Dadung buah pokok di Perak dulu, apa PAS tak kata dekat rampasan kuasa di Perak. Siapa beratur semaya hajat di depan bangunan DAP. Tapi hari ni bila berlaku, seolah-olah tak baik kalau kena kat aku, tapi kalau kena kamu ni tak apa. Itu salah satu bagi hamba sangat tidak adil lah. Dia mau ucap terima kasih kepada, ada lagi ni? Tak jawab lagi tu. Tak jawab lagi. Ada lagi. Jawapan dia. Jawapannya adalah sekiranya ada peluang di pihak PH untuk mengembalikan balik mandat rakyat. Masukkanlah. Sebab itu adalah mandat. Sebab itu mandat rakyat beri dulu. Kita tak ada bimbang takut kata tak sokong, kita nak potong. Tapi alhamdulillah edit balik. Alhamdulillah tak apa. Okey. Jadi kesimpulannya, kita tidak menolak mereka yang puji Tan Sri Muhyiddin Yassin, itu adalah hak dia. Tapi pandangan kami Pakatan Harapan dan juga mereka yang tidak pernah mengundi Perikatan Nasional agak terkilang lah. Dan kita juga terkilang dengan ucapan yang kita ke politik tiba-tiba tak nak cakap pasal politik. Jadi pada pandangan kita itu satu ucapan yang agak hipokrit. Berlaku baik. Kata tak berpolitik dalam masa sama penuh dengan politik yang penuh kelicikan. Kata Sri Muhyiddin pun janganlah nak rasa hebat baik sangat. Kita ada video bagaimana dia bicara dalam bilik, kata nak bagi-bagi jawatan ni untuk pastikan dia jadi Perdana Menteri. Video dia kata kepada PAS, video dia kata UMNO. So kita tengok dia memang seorang ahli politik yang sangat licik. So jangan katalah dia tak suka berpolitik. Kita kenal Tan Sri Muhyiddin masa dalam UMNO lagi. Jadi terima kasih kepada Amin. Just kita nak santai di kedai kopi. Kita bercakap tentang ini adalah antara suara kita terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jangan rasa Tan Sri Muhyiddin Yassin tu abah, kerana dia bukan abah saya. Dia adalah Perdana Menteri. Kita tak nak seorang abah menjadi Perdana Menteri. Saya nak seorang negarawan, seorang yang berprinsip, seorang yang jujur masuk ambo ni. Duit rakyat harus dibicarakan umum. Duit rakyat bukan aurat kepada media, kepada rakyat. Harus dibincangkan
ditulis, dicatat, dibincang secara teliti kerana itu adalah duit rakyat. Di medan yang sebenarnya. Di medan sebenarnya, dan kepada ahli parlimen rasa malulah dapat gaji berbulan-bulan sebagai ahli parlimen tetapi tak segi ke parlimen. Sama juga dengan mana-mana parti yang duduk atas nama rakyat tetapi tak nak bercakap pasal rakyat, tak nak bercakap pasal politik. Duduk atas kursi politik, tak nak bercakap tentang politik. Amat memalukan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.